Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Nur Idayu dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Firdaus, Ahmad Syahir, Nur Yasmin Syazwana, Nurul Aini dan Noradila Idayu akan membentangkan audit kerajaan dan organisasi bukan untung. Antara isi kandungan yang terdapat dalam topik ini adalah audit kerajaan iaitu Jabatan Audit Negara, piawaian umum dalam penauditan sektor awam, penauditan penyata kewangan, penauditan prestasi, penauditan syarikat kerajaan, audit susulan dan organisasi bukan untung. Menurut portal audit kerajaan iaitu Jabatan Audit Negara Malaysia, penauditan dapat ditarifkan sebagai suatu pemeriksaan, analisa dan nilaian yang berterusan dan sistematik ke atas penyata kewangan, rekod, operasi dan pentadbiran bagi sesuatu organisasi untuk menentukan sama ada prinsip-prinsip perekonomian, polisi-polisi pengurusan, peraturan dan prosedur telah dipatuhi. Terdapat 3 objektif audit kerajaan iaitu objektif yang pertama adalah untuk memastikan undang-undang dan peraturan berkaitan telah dipatuhi. Objektif yang kedua pula adalah untuk memberikan pendapat sama ada penyata kewangan telah menunjukkan satu kenyataan yang benar dan saksama mengenai kedudukan dan ketepatan rekod dengan mengikut piawaian pengauditan yang diterima pakai. Dan objektif yang terakhir adalah untuk mendedahkan faktor atau elemen yang tidak mendorong kepada kecekapan, keberkesanan dan ekonomi berhubungan dengan perekonomian negara. Untuk pengetahuan semua, Jabatan Audit Negara diketuai oleh Ketua Audit Negara iaitu Yang Bahagia Datuk Nik Azman Nik Abdul Majid. Ketua Audit Negara ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Ketua Audit Negara ini tidak boleh dipecat kecuali atas alasan dan mengikut cara yang sama seperti seorang Hakim Mahkamah Persekutuan. Walau bagaimanapun, beliau boleh meletakkan jawatannya atas sebab-sebab yang tertentu. Saraan bagi Ketua Audit Negara pula dipertanggungjawabkan kepada kumpulan wang disatukan dengan kerjasama Parlimen dan undang-undang. Bagi laporan Ketua Audit Negara, menurut perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 9-1 Akta Audit 1957 memperuntukkan Ketua Audit Negara untuk mengaudit dan mengemukakan laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong serta mendapatkan perkenan sebelum dibentangkan di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Setelah dibentangkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, laporan tersebut akan menjadi dokumen awam dan Jabatan Audit Negara juga akan mengeluarkan kenyataan akhbar Ketua Audit Negara dan memuat naik laporan tersebut di portal rasmi Jabatan Audit Negara. Antara perkara yang didedahkan dalam laporan, yang pertama adalah pengurusan hal ehwal kewangan entiti kerajaan dan yang kedua ialah pelaksanaan aktiviti kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Yang ketiga adalah kelemahan dan ketidakpatuhan oleh entiti awam dan yang keempat iaitu punca dan syur penambahbaikan dan intipati yang terakhir ialah inisiatif positif dan tindakan yang telah diambil oleh entiti awam berkenaan selepas pemerhatian audit dijalankan. Seterusnya, bermula pada tahun 2019, Jabatan Audit Negara telah melaksanakan 5 jenis penauditan iaitu yang pertama adalah penauditan pengesahan penyata kewangan, yang kedua adalah penauditan pengurusan kewangan, yang ketiga adalah penauditan pematuhan, yang keempat adalah penauditan prestasi dan yang kelima adalah penauditan pengurusan syarikat kerajaan. Kita akan lihat penerangan yang lebih jelas bagi jenis-jenis ini di slide yang seterusnya. Seterusnya, kita masuk kepada piawaian umum dalam pengauditan sektor awam menurut ISAI 100 hingga 300. Yang pertama adalah etika dan kebebasan. Juruaudit hendaklah mematuhi keperluan etika yang berkaitan dan sentiasa bebas. Prinsip etika harus terkandung dalam tingkah laku profesional seseorang juruaudit. Menurut ISAI 130, berdasarkan 5 prinsip asas kod etika kebangsaan iaitu integriti, kebebasan dan objektiviti, kecekapan, tingkah laku profesional, kerahsiaan dan ketulusan. Oleh kerana perbezaan budaya, bahasa, sistem pemerangan dan sistem sosial, maka Jabatan Audit Negara telah memperkenalkan 9 kod etika tersendiri iaitu yang pertama, integriti, kedua, kebebasan, objektiviti, adil dan saksama,
Ketiga, kompetensi dan ketelitian profesional yang wajar. Keempat, kerahsiaan profesional. Kelima, tabir urus yang baik. Keenam, jaminan kualiti. Ketujuh, disiplin diri. Kelapan, pencegahan kepentingan. Dan yang terakhir adalah pelibatan dalam aktiviti luar. Untuk seterusnya, yang kedua adalah pertimbangan profesional, keraguan dan perhatian sewajarnya. Juruaudit harus menjaga tingkah laku profesional yang sesuai dengan menerapkan keraguan profesional, pertimbangan profesional dan perhatian sewajarnya sepanjang audit. Skeptisisme profesional atau keraguan profesional bermaksud menjaga jarak profesional dan sikap waspada dalam menyoal ketika menilai kecukupan dan kesesuaian bukti diperoleh sepanjang audit. Manakala pertimbangan profesional menyifatkan penerapan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman kolektif untuk proses audit. Oleh itu, juruaudit harus berhati-hati untuk memastikan tingkah laku profesional mereka sesuai. Yang ketiga adalah kawalan kualiti. Juruaudit harus melakukan audit sesuai dengan standard profesional mengenai kawalan kualiti. Dasar dan prosedur kawalan kualiti harus mematuhi piawaian profesional yang bertujuan untuk memastikan bahawa audit dijalankan pada tahap yang tinggi secara konsisten. Prosedur kawalan kualiti harus merangkumi perkara-perkara seperti arahan, tinjauan dan pengawasan proses audit dan perlunya perundingan untuk mencapai keputusan mengenai hal-hal yang sukar atau diperdebatkan. Oleh itu, maklumat lebih terperinci mengenai kawalan kualiti terdapat dalam standard ISAI 140. Dan yang keempat adalah pengurusan dan kemahiran pasukan audit. Juruaudit harus memiliki atau mempunyai akses kepada kemahiran yang diperlukan. Individu dalam pasukan audit secara kolektif harus mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang diperlukan untuk berjaya menyelesaikan audit. Ini termasuk pemahaman dan pengalaman praktikal dari jenis audit yang senang dilakukan. Hal ini boleh diterapkan dan dengan menjalankan latihan yang berterusan serta program yang memberi manfaat kepada juruaudit. Dengan itu, juruaudit dapat mengekalkan kecekapan profesional mereka melalui pengembangan profesional yang berterusan. Yang kelima adalah risiko audit. Juruaudit harus menguruskan risiko penyediaan laporan yang tidak sesuai dalam situasi audit. Risiko audit adalah risiko bahawa laporan audit mungkin tidak sesuai, jadi juruaudit melakukan prosedur untuk mengurangkan atau menguruskan risiko dengan membuat kesimpulan yang tidak sesuai. Apabila objektif yang diterapkan adalah untuk memberikan jaminan yang munasabah, maka juruaudit harus mengurangkan risiko audit ke tahap yang rendah yang dapat diterima dengan mengambil kira keadaan audit. Dan yang keenam, materiality. Juruaudit harus mempertimbangkan materiality sepanjang proses audit. Materiality adalah relevan dalam semua audit. Suatu perkara dapat dinilai sebagai material jika pengetahuan akan mempengaruhi keputusan pengguna yang dimaksudkan. Menentukan material adalah masalah pertimbangan profesional dan bergantung pada taksiran juruaudit mengenai keperluan pengguna. Materiality sering dipertimbangkan dari segi nilai tetapi juga mempunyai aspek kuantitatif dan kualitatif yang lain. Dan yang ketujuh, dokumentasi. Juruaudit harus menyediakan dokumentasi audit yang cukup terperinci untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai kerja yang dilakukan, bukti yang diperoleh dan kesimpulan yang dicapai. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Juruaudit harus mewujudkan komunikasi yang berkesan sepanjang proses audit. Adalah penting bahawa entiti yang telah diaudit dimaklumkan tentang semua perkara yang berkaitan dengan audit. Ini adalah kunci untuk membangunkan hubungan kerja yang membina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang pengauditan nyata kewangan. Baiklah, first sekali saya akan menerangkan tentang teknik yang digunakan dalam perekonomian dan juga pengauditan. Semua penyata kewangan disediakan berasaskan acuan kecuali penyata kewangan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta penyata kewangan pihak berkuasa tempatan di Sabah dan Sarawak yang disediakan secara modified basis. Standard perekonomian yang digunakan ada 3 piawaian, iaitu yang pertama adalah standard antarabangsa perekonomian sektor awam (PISAS) bagi penyata kewangan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Bermula tahun 2015 selaras dengan pertukaran kepada perekonomian akuat, maka standard perekonomian sektor awam Malaysia (PISAS) akan digunakan di peringkat kerajaan persekutuan manakala di peringkat kerajaan negeri pada tahun 2016. Seterusnya, standard perekonomian yang digunakan adalah standard pelaporan kewangan Malaysia MFRS untuk entiti selain entiti persendirian. Akhir sekali, standard pelaporan entiti swasta Malaysia
FOMPERS iaitu bermula pada 1 Januari 2016. Manakala standard pengauditan yang diguna pakai pula adalah standard pengauditan antarabangsa institusi audit ataupun ISSAI. Dan seterusnya adalah objektif pengauditan penyata kewangan. Tujuan pengauditan penyata kewangan kerajaan adalah untuk mengesahkan penyata kewangan tahunan yang dikemukakan oleh Jabatan Kerajaan bagi memenuhi keperluan undang-undang dan standard perekonomian. Kementerian Audit Negara akan memberi pendapat sama ada penyata yang disediakan menggambarkan kedudukan kewangan yang benar dan seksama serta rekod-rekod perekonomian mengenainya telah disenggarakan dengan teratur dan dikemas kini. Seterusnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan khidmat nasihat pengurusan kewangan dan perekonomian kerajaan serta dapat meningkatkan kecekapan pengurusan dan pembangunan modal insan yang kompeten. Seterusnya, terdapat dua peringkat pengauditan, iaitu yang pertama adalah pengauditan interim dan yang kedua adalah pengauditan muktamad. Pengauditan interim dilaksanakan melalui dua kaedah, iaitu pengauditan sistem dan pengauditan transaksi atau ujian pematuhan. Pengauditan sistem bertujuan untuk memastikan bahawa kawalan dalaman yang mencukupi diwujudkan. Prosedur ujian waktu dilaksanakan untuk mengesan transaksi dari awal hingga akhir bagi memberi keyakinan terhadap kebolehpercayaan sistem pengoperasian. Manakala bagi pengauditan transaksi pula adalah dijalankan terhadap dokumen bagi mengesahkan kewujudan transaksi dan menentukan transaksi tersebut adalah selaras dengan peraturan kewangan dan undang-undang serta perlu memastikan semua rekod dan dokumen telah disenggarakan dengan lengkap, betul dan teratur. Seterusnya adalah pengauditan muktamad. Pengauditan muktamad dijalankan setelah Jabatan Audit Negara menerima penyata kewangan kerajaan bagi tahun berakhir 31 Disember pada suatu tahun. Pengauditan muktamad adalah dijalankan untuk membolehkan Jabatan Audit Negara memberi pendapat sama ada penyata tersebut menunjukkan kedudukan kewangan yang benar dan seksama dan prestasi kewangan serta aliran tungainya adalah selaras dengan piawaian pelaporan kewangan yang dijuluskan di Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang proses pengauditan penyata kewangan. Proses ini terbagi kepada 3 peringkat. Yang pertama adalah perancangan. Perancangan melibatkan 2 peringkat utama, iaitu penyediaan rancangan audit tahunan dan anggaran belanjawan tahunan. Peringkat seterusnya ialah penyediaan memorandum perancangan audit ataupun APM yang mana menggariskan butir-butir penting berkenaan strategi pengauditan. Selepas APM diluluskan oleh Jabatan Audit Negara, program audit disediakan untuk menunjukkan setiap langkah yang perlu diambil serta memberikan anggaran masa bagi setiap langkah tersebut. Proses yang kedua adalah pelaksanaan. Pengauditan akan dijalankan berdasarkan program audit yang telah disediakan. Sebelum pengauditan dijalankan, interim conference akan dibuat dengan pihak auditor untuk menjelaskan objektif, skop dan metodologi audit yang akan dijalankan. Apabila pelaksanaan, pengauditan terus oleh Jabatan Audit Negara perlu menjalankan pengauditan interim dan muktamad selepas menerima penyata kewangan daripada Jabatan Akuntan Negara ataupun agensi dan penyediaan juga mengikut pemerhatian oleh juruaudit. Apabila pengauditan oleh firma audit swasta ataupun FS bagi pihak ketua audit negara, interim conference bersama FS akan dibuat bagi pelantikan tahun pertama. Pengauditan penyata kewangan dijalankan dalam tempoh penyata kewangan yang besar, sederhana dan kecil. Tempoh untuk penyata kewangan besar adalah selama 3 bulan pengauditan. Kalau penyata kewangan sederhana pula perlu mengaudit penyata kewangan dalam tempoh 2 bulan pengauditan. Dan penyata kewangan kecil pula adalah selama 1 bulan pengauditan sahaja. Juruaudit perlu menyediakan kertas kerja audit dan dirujuk silang dengan dokumen sokongan sebagai bukti audit dilaksanakan. Hasil daripada bukti audit tersebut, penemuan audit terhadap penyata kewangan akan dinyatakan dalam surat pengurusan kewangan dan akan diserahkan kepada pihak pengurusan untuk ulasan atau tindakan penambah mereka yang perlu. Proses yang terakhir adalah pelaporan. Pelaporan biasanya berhubung dengan akaun dan aktiviti kementerian atau jabatan agensi kerajaan serta ulasan-ulasan dan cadangan-cadangan konstruktif ketua audit negara. Pengauditan terus oleh Jabatan Audit Negara dan juga firma audit swasta FS bagi pihak ketua audit negara perlu mengeluarkan laporan ketua audit negara terhadap penyata kewangan dan juga perlu mengeluarkan sijil ketua audit negara. Antara contoh sijil yang perlu dikeluarkan oleh ketua audit negara ialah sijil tanpa teguran, sijil bertentangan dan sijil penelitian. Bagi sijil tanpa teguran adalah merupakan penyata kewangan telah disediakan dan dipersembahkan mengikut piawaian yang diterima pakai ataupun diamalkan secara konsisten, seragam serta penilaian yang mencukupi. Sijil berteguran pula adalah perkara material yang boleh menjelaskan kesefahaman penyata kewangan dari aspek prinsip perekonomian yang digunakan. Konsistensi atau had disebabkan kekurangan skop pengauditan. Seterusnya, sijil berteguran adalah penyata kewangan tidak menunjukkan kedudukan yang benar dan seksama atau tidak mematuhi prinsip perekonomian yang diterima umum. Kesan kepada berbeza pendapat adalah material dan menyeluruh terhadap penyata kewangan dan pendapat keteguran adalah tidak memadai
komponen. Akhir sekali, sijil pengapian adalah kesan yang mungkin timbul daripada kekurangan skop pengauditan adalah material dan menyeluruh di mana bukti tidak mencukupi untuk memberi pendapat terhadap penyata kewangan. Sekian sahaja daripada saya. Baiklah, yang seterusnya adalah pengauditan prestasi atau disebut juga sebagai value for money. Baik, yang pertama, kita pergi terlebih dahulu kepada definisi audit prestasi. Pengauditan prestasi di Jabatan Audit Negara adalah tertakluk kepada Seksyen 6(D) Akta Audit 1957. Seksyen ini menghendaki pemeriksaan dibuat bagi menilai sama ada wang awam telah dibelanjakan untuk tujuan ia diperuntukkan dan program atau aktiviti telah dilaksanakan secara cekap dan berhemat bagi mengelakkan pembaziran, pemborosan dan penyelewengan. Memandangkan pengauditan ini dijalankan mengikut standard pengauditan antarabangsa iaitu International Standards of Supreme Audit Institutions ISSAI 3000 dan 3100, maka definisi dari segi ISSAI 3000 bahagian 1.1 mendefinisikan pengauditan prestasi merupakan suatu pemeriksaan bebas dan objektif terhadap program, aktiviti, sistem kerajaan atau organisasi kerajaan dengan mengambil kira aspek ekonomi, kecekapan dan keberkesanan dengan tujuan untuk penambahbaikan. Baiklah, yang seterusnya adalah pengauditan prestasi mengikut aspek 3E. E yang pertama adalah ekonomi. Dalam aspek ini, ia menekankan kos kekal rendah. Pengurangan kos sumber yang minimum digunakan bagi sesuatu aktiviti tanpa menjejaskan kualiti. Dengan kata lain, ia mengambil kira mutu output yang bersesuaian ikut prinsip pentadbiran, amalan dan dasar pengurusan iaitu polisi pengurusan yang kukuh. Ia juga menentukan sama ada input sumber yang digunakan merupakan kaedah yang paling berekonomi dan kualiti serta kuantiti input menggunakan merupakan gabungan yang optimum. Yang kedua adalah efisien, di mana ia menggunakan sumber secara optimum dan menghasilkan output yang maksimum dengan penggunaan sumber input yang minimum. Maksudnya kat sini, ia menekankan dan melihat tentang kecekapan entiti, memperoleh, melindungi dan menggunakan sumbernya seperti sumber manusia macam kaki tangan awam, kewangan macam harta benda dan ruang, digunakan secara optimal, memuaskan dan cukup ataupun tidak. Selain daripada contoh yang saya sebutkan tadi, ia juga memastikan program atau aktiviti kerajaan diurus, dikawasilia, diatur, dilaksanakan, dipantau dan dinilai dengan cekap. Yang terakhir adalah efektif iaitu matlamat yang ditetapkan sama ada dapat dicapai, output dapat dihasilkan dan impak yang diharapkan berkait dengan projek dilaksanakan iaitu dengan membandingkan keadaan sebelum dan selepas pelaksanaan sesuatu polisi ditetapkan. Ia juga program atau aktiviti kerajaan bermaksud telah disediakan dan dirangka dengan berkesan, jelas dan konsisten. Selain itu, keberkesanan struktur organisasi, proses membuat keputusan dan pengurusan sistem untuk pelaksanaan program atau aktiviti. Okey, konsep 3E tadi adalah tujuan menjalankan pemeriksaan bagi menilai sama ada wang awam telah dibelanjakan secara cekap dan berhemat bagi mengelakkan 3P. Apa itu 3P? 3P ini adalah pembaziran, pemborosan dan juga penyelewengan dalam perbelanjaan awam. Kita pergi kepada P yang pertama iaitu pembaziran. Penilaian terhadap pelaksanaan aktiviti atau program adalah berdasarkan kepada keperluan sebenar dan tidak berlakunya perkara-perkara seperti barangan atau perkhidmatan yang tidak digunakan melebihi keperluan dan tidak menepati objektif asal. P yang kedua adalah pemborosan. Penilaian terhadap perbelanjaan atau penggunaan sumber yang melampaui tahap keperluan. Dan P yang terakhir adalah penyelewengan. Penilaian terhadap pelaksanaan sesuatu program atau aktiviti sama ada mempunyai unsur-unsur penipuan dan penyalahgunaan kuasa yang bermaksud untuk menyeleweng dan kepentingan peribadi. Okey, berikut adalah peringkat pengauditan prestasi iaitu yang bermula daripada perancangan, diikuti dengan pelaksanaan, seterusnya pelaporan dan akhir sekali tindakan susulan. Berikut merupakan carta alih bagi pelaksanaan audit prestasi. Jadi kat sini terdapat 3 bahagian, perancangan, pelaksanaan dan pelaporan. Daripada awal bermula dari tajuk kajian, kita pergi kepada perancangan dahulu di mana dekat memorandum perancangan audit tu, dia ada laporan survey dan perancangan audit. Seterusnya pergi kepada pelaksanaan dan terakhir pergi kepada pelaporan di mana di borang pengesahan tersebut dihantar kepada menteri berkenaan, ketua setiausaha kementerian atau ketua jabatan atau ketua pegawai eksekutif dan juga unit audit dalam. Ketiga-tiga bahagian ini akan diterangkan dengan lebih detail di slide seterusnya.
Okey, bagi perancangan di mana ianya proses memahami dan mengumpul maklumat awal. Contohnya mengenai organisasi, belanjawan, program-program utama, undang-undang dan peraturan berkaitan prosedur asas. Seterusnya, memberi panduan kepada juraaudit terhadap bidang-bidang yang perlu diaudit secara kasar. Dan juraaudit akan menjalankan pemerhatian dengan lebih terperinci mengenai bidang yang dipilih. Yang ini contoh seperti perancangan, kewangan, pelaksanaan projek dan juga isu-isu yang berpotensi. Bagi bahagian kedua pula iaitu perancangan, membuat pemeriksaan dan analisis, mendapatkan bukti audit, menganalisis data dan maklumat, mengenapasi kriteria dan keadaan serta mengenapasi sebab dan kesan. Selain itu, ia juga mengubal penemuan dan syarat audit dan melengkapkan kertas kerja. Dan bahagian terakhir, pelaporan biasanya berhubung dengan akaun dan aktiviti kementerian atau jabatan atau agensi kerajaan serta ulasan-ulasan dan cadangan-cadangan konstruktif Ketua Audit Negara. Baik, dalam proses pelaporan terdapat 5. Yang pertama, dibincang dan semak pemerhatian audit dijalankan di pelbagai peringkat pegawai bagi memastikan pengauditan dilaksanakan ikut standard, polisi dan prosedur. And then, dibincang dengan audit melalui exit conference mengenai penemuan, penilaian, kesimpulan dan syarat audit. Lepas tu, draft laporan Ketua Audit Negara berhubung perkara yang dilaporkan dikemukakan dekat Ketua Kementerian atau Jabatan atau agensi untuk disemak. And then, maklum balas tersebut perlu dikemukakan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penghantaran draft laporan kepada Ketua Kementerian atau Jabatan atau agensi berkenaan. Akhir sekali, draft laporan tersebut akan dimuktamadkan dengan ambil kira feedback yang diterima daripada pihak agensi. Dan yang saya terangkan proses-proses tadi, kalau nak lihat secara rajah dan ringkas seperti sebelah kiri. Jadi daripada mula dia pilih tajuk kajian audit prestasi, kemudian pergi ke entrance conference, lepas tu laksanakan fieldwork, pemerhatian sehinggalah tamat taklimat kepada jawatan kuasa kira-kira wang awam negara. Jadi proses laporan audit prestasi ini sebenarnya dibentangkan secara bersiri pada setiap persidangan Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri. Baik, yang terakhir adalah proses membangun penemuan dan syarat audit. Proses yang pertama, kriteria audit iaitu apa yang sepatutnya, di mana standard yang digunakan oleh juraaudit untuk membuat pengukuran dan penilaian sesuatu program atau projek yang diaudit. Contohnya seperti undang-undang, peraturan, perkeliling, polisi dan sebagainya. Proses yang kedua iaitu keadaan, iaitu apa yang berlaku. Juraaudit perlu memahami dan mengenapasi elemen-elemen keadaan yang berlaku dalam sesuatu program atau aktiviti supaya dapat membuat penilaian. Contohnya budaya organisasi, aliran kerja, peralatan komunikasi, kelayakan pekerja program atau aktiviti, teknologi yang digunakan, pembekal dan pelanggan yang terlibat dan sebagainya. Yang ketiga, penemuan audit, yang mana apa yang berlaku perbandingan apa yang sepatutnya. Dan proses yang keempat, sebab. Juraaudit perlu mengenapasi sebab atau punca keadaan yang tidak menepati kriteria yang wujud dalam program atau aktiviti. Maklumat ini boleh diperolehi daripada soal selidik, carta aliran, carta organisasi, analisis kawalan pengurusan dan juga kawalan dalaman dan sebagainya. Kesan iaitu mengenapasi kesan yang timbul daripada kelemahan yang wujud dalam program atau aktiviti yang dikaji. Juraaudit perlu menyatakan penemuan kesan tersebut dalam penemuan audit kerana boleh dijadikan sebagai panduan untuk melakukan perubahan dan juga boleh meyakinkan pengurusan mengapa perlunya membuat penambahbaikan. Yang kelima adalah rumusan dan syarat audit dan yang terakhir adalah jangkaan impak dan syarat audit. Baiklah, saya akan menerangkan pengauditan syarikat kerajaan persekutuan dan negeri. Yang pertama, kita akan masuk bagi mandat pengauditan syarikat kerajaan. Menurut Seksyen 5-1-D Akta Audit 1957, memberi mandat kepada Ketua Audit Negara untuk melaksanakan pengauditan terhadap syarikat kerajaan dan subsidiari yang menerima pemberian atau pinjaman daripada persekutuan atau negeri, termasuk juga suatu syarikat di mana pegangan ekuiti kerajaan melebihi 50% dengan syarat ianya hendaklah mendapat perkenan dari Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Menurut Warta Kerajaan Persekutuan Perintah Audit, setakat 30 September 2017, sebanyak 1,858 syarikat kerajaan dan subsidiari telah diwartakan dan perlu diaudit. Di sini terdapat dua aspek yang akan diterangkan iaitu pelaksanaan dan objektiviti. Yang pertama adalah pelaksanaan. Jabatan Audit Negara telah melaksanakan pengauditan syarikat kerajaan, persekutuan dan negeri untuk menilai pencapaian objektif syarikat dari aspek tabik urus korporat yang baik, pengurusan aktiviti syarikat dan kedudukan kewangan syarikat. Manakala pengesahan terhadap nyata kewangan syarikat adalah masih dijalankan oleh juraaudit yang dilantik oleh syarikat sebagaimana yang telah ditetapkan di bawah Akta Syarikat 1965. Bagi objektif pengauditan syarikat kerajaan adalah yang pertama,
Prestasi kewangan syarikat memuaskan atau sebaliknya dan menentukan faktor-faktor yang menyumbang kepada prestasi tersebut. Kedua, pengurusan kewangan dan tabik urus korporat adalah selaras dengan peraturan yang ditetapkan atau amalan tabik urus yang baik. Yang ketiga, pengurusan aktiviti telah dilaksanakan dengan teratur serta selaras dengan objektif yang ditetapkan. Dan yang keempat, pengurusan syarikat subsidiari telah dipantau oleh kerajaan atau syarikat induk selaras dengan objektif syarikat yang telah ditetapkan. Terdapat 6 aspek yang ditekankan dalam pengauditan syarikat kerajaan. Yang pertama, perancangan strategi merupakan tadbir urus korporat. Yang kedua, pengurusan syarikat iaitu pengurusan risiko. Yang ketiga, prestasi kewangan iaitu penilaian terhadap kedudukan kewangan dan analisis prestasi. Yang keempat, pengurusan kewangan dari segi kawalan pendapatan, kawalan pembelanjaan, kawalan bajet dan pengurusan sumber kewangan. Yang kelima, pengurusan aktiviti seperti mana pengeluaran, pengurusan, penyampaian produk dan perkhidmatan, produktiviti, kecekapan dan tahap perkhidmatan. Dan yang terakhir adalah pemantauan syarikat induk dan subsidiari. Tujuan aspek ini ditekankan adalah untuk menentukan sama ada wang yang disumbangkan oleh kerajaan atau agensi kerajaan telah diuruskan dan digunakan dengan teratur selaras dengan objektif yang telah ditetapkan. Bagi prosedur audit syarikat kerajaan, yang pertama adalah dari segi penilaian kawalan dalaman yang merangkumi kawalan persekitaran, kawalan perekonomian, kawalan prosedur dan kawalan komputer sistem syarikat. Bagi kawalan persekitaran, ia merangkumi falsafah dan corak pengurusan, pelaksanaan audit dalaman dan polisi pengurusan sumber manusia. Bagi kawalan perekonomian pula, kaedah dan maklumat yang digunakan serta melaporkan segala urus niaga syarikat dan mengenai tahap accountability asset dan liability yang berkaitan. Untuk kawalan prosedur, ia diambil kira dari segi kelulusan suatu urus niaga, pengagihan dan pengasingan tugas. Dan yang terakhir adalah kawalan komputer sistem syarikat yang mana diambil kira dari segi aspek kawalan fizikal, kawalan akses dan kawalan keselamatan data. Perkara kedua yang diambil kira dalam prosedur audit syarikat kerajaan adalah analytic review. Yang pertama, ia membuat pembandingan antara nilai, angka, nisbah sebenar atau trend. Yang kedua, menyiasat sebab luar biasa atau tidak dijangka, hubungan di antara nilai sebenar dengan yang dijangka. Dan yang ketiga adalah kaedah ujian kemunasabahan, scrutiny, semakan semula dan analisis nisbah. Seterusnya, untuk slide ini saya akan menerangkan perbezaan audit kerajaan dengan organisasi berasaskan untung. Yang pertama adalah bahagian pelantikan. Bagi audit kerajaan, seorang ketua audit negara akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Manakala juru audit swasta dilantik dalam mesyuarat agung tahunan syarikat yang bakal diauditnya. Seterusnya adalah skop pengauditan. Ketua audit negara mempunyai kewajipan untuk menjalankan 3 jenis pengauditan iaitu yang pertama, audit kewangan bagi mengesahkan penyata-penyata kewangan persekutuan negeri dan pihak awam. Manakala untuk audit pematuhan, Ketua Audit Negara melakukan pemeriksaan urus niaga, sistem kewangan dan sistem kawalan. Ketua Audit Negara juga menjalankan audit prestasi iaitu merupakan pemeriksaan yang dijalankan untuk menilai sejauh mana sesuatu program diuruskan. Manakala audit swasta hanya menekankan kepada 2 jenis pengauditan iaitu audit kewangan dan audit pematuhan. Dalam audit kewangan, tugas juru audit adalah untuk memberi pendapat sama ada penyata kewangan menunjukkan kedudukan yang benar dan saksama. Manakala dalam audit pematuhan juga tanggungjawab juru audit untuk memeriksa sejauh mana peraturan undang-undang dan standard dipatuhi oleh entiti yang diaudit. Seterusnya adalah tahap kebebasan. Jika dilihat dari segi kebebasan, juru audit kerajaan lebih bebas jika dibandingkan dengan juru audit organisasi berasaskan untung kerana tidak mempunyai kepentingan terhadap mana-mana entiti yang diaudit. Bagi juru audit di dalam sektor berasaskan untung masih berhadapan dengan isu kontroversi berkaitan dengan aspek kebebasan dalam pengauditan. Seterusnya yang terakhir untuk bahagian pembentangan laporan. Manakala bagi audit kerajaan, laporan audit yang telah dikeluarkan akan dibentangkan di dalam Parlimen ataupun di Dewan Undangan Negeri mengikut kesesuaian entiti kerajaan yang telah diaudit. Bagi audit organisasi berasaskan untung, laporan audit yang telah dibuat akan dibentangkan dalam mesyuarat agung syarikat pelanggan yang mana
Juruaudit akan membentangkan maklumat dan pendapat mereka mengenai pengguna laporan seperti pemegang saham. Seterusnya, kami akan membentangkan bagi audit susulan. Bagi pengenalan audit susulan adalah satu program yang dibuat untuk memastikan perkara-perkara yang telah dipersetujui dengan memberi jaminan untuk diambil tindakan atau pembetulan telah dilakukan oleh pihak pengurusan yang diaudit, iaitu auditi, seperti mana yang telah dinyatakan dalam laporan audit asal. Audit susulan ini selaras dengan ISAI 3000 yang dikehendaki susulan terhadap tindakan yang diambil oleh auditi bagi setiap pengauditan prestasi. Audit susulan biasanya dijalankan dalam masa 6 hingga 12 bulan selepas laporan audit asal dikeluarkan oleh pihak audit. Tujuan audit susulan dijalankan adalah yang pertama, meningkatkan keberkesanan laporan audit. Yang kedua, membantu badan perundangan. Yang ketiga, menilai prestasi Jabatan Audit Negara. Dan yang terakhir, mewujudkan peluang pembelajaran dan pembangunan idea kepada pegawai auditi dan pegawai audit. Seterusnya, paparan susulan laporan Ketua Audit Negara melalui Aegis Online Dashboard dibangunkan bertujuan untuk memaklumkan kepada orang ramai secara talian tentang status tindakan yang diambil oleh auditi bagi menggalakkan ketulusan dan sebagai pencetus tekanan untuk mempercepatkan penyelesaian isu yang dibangkitkan. Terdapat 3 tahap status susulan audit yang dipamerkan melalui warna merah, kuning dan hijau. Warna merah menunjukkan tindakan belum lagi diambil oleh auditi, manakala warna kuning menunjukkan auditi sedang mengambil tindakan ke atas penemuan yang dibangkitkan, dan warna hijau menunjukkan penemuan yang dibangkitkan telah selesai diambil tindakan oleh auditi. Ini merupakan contoh statistik isu yang diterbitkan di website Aegis Online Dashboard Audit Negara. Jika kita lihat di negeri Johor, terdapat 2 isu yang belum diambil tindakan, iaitu kajian mengenai pengurusan perolehan hartanah warga asing di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Johor. Manakala terdapat 18 isu yang menunjukkan auditi sedang mengambil tindakan dan terdapat 11 isu yang telah diselesaikan oleh auditi bagi negeri Johor. Seterusnya, saya akan membentangkan audit organisasi bukan untung iaitu OBU. OBU dibentuk untuk menjalankan aktiviti dan urus niaga untuk tujuan selain keuntungan pemegang saham, sementara pada masa yang sama menyediakan perlindungan aset yang sama dan liability terhad perbadanan standard. OBU di Malaysia adalah dalam bentuk sama ada perbadanan amal atau pertubuhan masyarakat yang dikawal oleh pendaftar pertubuhan ROS. OBU juga adalah dalam bentuk syarikat diperbadankan sebagai syarikat yang terhad oleh jaminan atau lebih dikenali sebagai syarikat amal dan ditadbir oleh Akta Syarikat 1965. Pertubuhan bukan keuntungan OBU di Malaysia tidak tertakluk kepada keperluan statutari untuk mematuhi piawaian perekonomian semasa menyediakan laporan tahunan mereka. OBU dapat mengumpulkan wang dalam pelbagai cara. Ini termasuk seperti pendapatan dari sumbangan dari penerima atau yayasan individu, tajaan daripada syarikat iaitu sponsor, pembiayaan kerajaan seperti geran, program kutipan dana, perkhidmatan dan juga seperti yuran ahli organisasi itu sendiri. Walau bagaimanapun, sumbangan-sumbangan seperti ini boleh berubah pada setiap tahun. Seterusnya, pengauditan terhadap syarikat bukan keuntungan perlu memberi perhatian terperinci kepada amalan perekonomian organisasi. Antara perkara penting yang perlu dipertimbangkan oleh juru audit terdapat 3 iaitu pendapatan, perbelanjaan dan juga kawalan. Seterusnya, yang pertama adalah pendapatan. Hal ini kerana pendapatan masuk bagi syarikat bukan untung kebiasaannya adalah secara tunai seperti contoh dana yang terima daripada derma. Hal ini menyebabkan tiada dokumen sumber rasmi seperti resit yang menimbulkan masalah dalam skop kerja audit biasa kerana juru audit tidak dapat memastikan bahawa semua pendapatan telah diambil kira. Masalah ini boleh ditangani dengan analisis kawalan seperti pengumpulan penerimaan wang tunai dan juga prosedur analisis. Juru audit juga boleh meminta syarikat memberikan representasi bertulis bahawa semua pendapatan telah dicatatkan. Selain itu, adalah perbelanjaan syarikat. Juru audit akan mengaudit syarikat bukan keuntungan dengan cara menganalisis cara sumbangan digunakan untuk mengira setiap pengagihan pendapatan dan membandingkan keputusan dengan organisasi lain yang melakukan perniagaan yang sama. Oleh itu, juru audit juga akan mengkaji tahap gaji
pengurus atas serta pembelanjaan untuk membayar bonus, percutian dan insentif lain untuk memastikan semua wang dibelanjakan dengan bijak. Sekiranya organisasi memegang sebarang pelaburan seperti, juruaudit boleh menganalisa pulangan masa depan mereka yang dijangka untuk memastikan wang itu dilaburkan dengan bijak. Seterusnya adalah kawalan. Seorang juruaudit kewangan akan meneliti dan menganalisis sistem kawalan dalam organisasi. Kawalan dalaman adalah seperti dasar dan perlindungan fizikal yang direka untuk melindungi wang tunai dan rekod kewangan organisasi daripada kecurian atau salah urus. Oleh itu, juruaudit akan memperhatikan sistem kawalan dan memberikan laporan kepada pihak pengurusan agar dapat menambah nilai proses audit. Seterusnya, untuk bahagian risiko audit, juruaudit berpengalaman akan mengkategorikan risiko kepada 3. Yang pertama, risiko yang wujud, inherent risk. Jenis risiko yang bergantung kepada saiz syarikat, kerumitan dan juga pasaran syarikat tersebut. Sebagai contoh, OBU yang mempunyai saiz syarikat yang besar akan mempunyai lebih risiko untuk kesilapan kewangan, data yang tidak lengkap dan juga penipuan. Hal ini kerana terdapat lebih ramai kaki tangan yang terlibat. Yang kedua, kawalan risiko iaitu control risk. Tidak kira risiko yang wujud, organisasi yang tidak mempunyai sistem dan betul untuk mengurus wang akan mengalami kerugian. Contohnya, jika di dalam OBU tiada pengagihan tugas seperti orang yang sama mengumpulkan wang dan juga orang yang sama dan mencatat menyimpan wang, kemungkinan besar akan berlaku penipuan. Seterusnya, yang ketiga, risiko pengesahan detection risk. Risiko bahawa juruaudit akan kehilangan maklumat penting sekiranya terdapat risiko yang wujud dan risiko kawalan yang tinggi. Apabila mempunyai kawalan risiko dan risiko yang wujud tinggi, maka risiko pengesanan akan direndahkan. Sebagai contoh, auditor harus menggunakan 100% urus niaga berbanding hanya dengan mengambil sampel tertentu. Seterusnya, prosedur audit. Antara prosedur audit yang boleh dijalankan oleh juruaudit adalah dengan menghadiri acara amal yang dijalankan organisasi bukan untung. Dengan cara ini, juruaudit boleh melihat dan memastikan bagaimana syarikat OBU tersebut menjalankan kawalan terhadap tunai yang diterima. Seterusnya adalah mengira tunai yang diterima. Dalam hal ini, juruaudit akan mengira tunai yang diterima ketika acara amal dijalankan dan membandingkan dengan rekod yang telah ditulis oleh kaki tangan syarikat. Yang ketiga, membandingkan pendapatan dan perbelanjaan dengan belanjawan tahunan syarikat. Juruaudit akan mengkaji belanjawan secara berkala dan membandingkannya dengan aliran tunai dan perbelanjaan sebenar. Dan yang terakhir, membandingkan rekod-rekod resit bank dengan dokumen sumber dari acara yang dijalankan untuk membantu juruaudit menilai kawalan yang dilakukan organisasi. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.